Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatun Najah, dan telah kita sampai pada kata musannif furudul ghusli ithnan. Fardu mandi itu ada dua, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib. Ini perlu diingat, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib. Inilah dua fardunya, dua rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Fardu mandi ada dua. Apa fardu? Fardu ialah rukun. Apa rukun? Rukun ialah satu perkara yang dengan dia terbentuknya mahiyah, terbentuknya sesuatu pekerjaan, satu benda yang kita nak buat. Contoh kita nak mandi. Okey. Bila nak dianggap sebagai itu mandi di sisi syarak, mesti cukup dua syarat. Kita nak salat, mesti cukup dua rukun, dua fardu. Kita nak salat, bila dianggap sebagai itu salat pada sudut syarak, mesti cukup 17 rukun ataupun 13 rukun. Kalau kita sembahyang tidak sujud, maka tidak dianggap sebagai sembahyang. Sebab apa? Sebab gugur salah satu fardu. Okey, itu makna fardu. Jadi fardu mandi ada dua. Yang pertama niat. Niat itu kita niat ketika mana kita basuh juzuk pertama daripada anggota badan kita. Sama ada kita basuh muka dulu, tangan dulu, kaki dulu, perut dulu, ikutlah. Semata-mata air kena pada tubuh badan kita, tak kisah juzuk mana sekalipun, kita pun niat sahaja aku mandi wajib. Itu niat secara umum. Okey. Fayanwil junubu secara lebih terperinci disebut dalam kitab ni, syarah dia Nailur Rajak. Maka orang yang berjunub niat untuk mengangkat hadas janabah. Semata-mata air kena pada badan, dia niat sahaja aku mengangkat hadas janabah. Kalau orang tu haid, dia niat sahaja aku mengangkat hadas haid, ataupun dia niat sahaja aku mengangkat hadas nifas. Sebab haid dan juga nifas pada sudut bahasa maknanya sama. Jadi kalau dia tu haid, dah terputus darah haid, nak mandi wajib lah. Dia niat sahaja aku mengangkat hadas nifas, sah, tidak ada masalah. Sebab nifas maknanya ialah haid, haid maknanya ialah nifas. Itu pada sudut bahasa. Kalau dia niat pada sudut syarak, ketika itu tidak sah kerana ada bermain dalam ibadat. Dia hadas haid. Tak. Ketika mandi wajib dia niat sahaja aku mengangkat hadas nifas. Nifas itu dia niatkan nifas yang syarak. Kenalkan syarak bagi tahu. Ataupun nifas pada sudut syarak. Nifas pada sudut syarak berbeza maknanya dengan haid pada sudut syarak. Jadi kalau dia ada hadas haid, dia niat sahaja aku mengangkat hadas nifas, ketika itu kita sebut ada perincian. Ada kala sah. Kalau dia sebut sahaja aku mengangkat hadas nifas, nifas itu diniatkan maknanya pada sudut bahasa sah, sebab makna pada sudut bahasa nifas dengan haid sama, tidak ada beza. Tapi kalau diniatkan nifas itu pada sudut syarak, maka tidak sah kerana haid berbeza dengan nifas, nifas berbeza dengan haid pada sudut syarak. Okey, orang yang bernifas niat apa? Sahaja aku mengangkat hadas nifas ataupun sahaja aku mengangkat hadas haid. Sebab dua tu maknanya sama. Berbeza kalau dia niatkan haid itu pada sudut syarak. Ketika itu tidak sah, sebab haid pada sudut syarak berbeza dengan makna nifas. Orang yang beranak, dia niat sahaja aku mengangkat hadas beranak, hadas wiladah. Okey. Itu kalau kita niat secara khusus, secara terperinci lah. Kita juga boleh niat secara umum. Sahaja aku mandi wajib. Kita ada hadas junub ataupun hadas haid, perempuan, hadas beranak perempuan. Niat sahaja aku mengangkat hadas besar boleh. Sahaja aku mandi wajib boleh. Tu. Yang tidak boleh kalau kita niat sahaja aku mandi, tak boleh. Sebab mandi ni ada mandi ibadat, ada mandi adat. Jadi nak dibezakan antara ibadat dengan adat, mesti sebut sahaja aku mandi wajib, sahaja aku
mandi wajib. Sahaja aku mengangkat hadas besar, kena sebut mandi tu mandi apa? Mandi wajib ke? Mandi sunat ke? Kalau sahaja aku mandi sahaja, boleh jadi mandi tu mandi adat. Mandi saja kita nak bersihkan badan, nak sejukkan badan. Jadi ada labes, ada kekeliruan kat situ. Jadi kena tentukan mandi wajib ke mandi adat. Kalau tidak sah. Begitu kalau kita nak sahaja aku bersuci juga tidak sah. Sebab bersuci, ada bersuci yang tidak dianggap sebagai taharah syar'an. Kita ada kotor kat tangan, ada peluh, ada tanah, kita basuh, itu bersuci juga. Ada hingus, kita bersihkan, itu bersuci tak? Tapi bukan daripada najis, bukan daripada hadas. Jadi kamu sebut sahaja aku bersuci daripada apa? Daripada hadas besar ke, hadas kecil ke, daripada hingus ke, daripada tanah ke, jadi keliru. Jadi kita kena sebut sahaja aku bersuci untuk solat, sahaja aku bersuci daripada hadas besar, sahaja aku bersuci untuk tawaf. Itu barulah sah. Sebab bersuci untuk tawaf, bersuci untuk solat tidak lain kerana ada pada badan kita hadas besar. Niat-niat yang di atas yang kita sebut itu adalah khusus untuk orang yang salim, orang yang sihat. Macam kita ni lah, alhamdulillah. Ada orang sakit salasul mani, air maninya bersilsilah, bersambung-sambung, dengan mana keluar air mani setiap detik, setiap saat keluar air mani. Orang lagu ni setiap kali dia nak mandi, setiap kali dia nak sembahyang, dia kena mandi wajib sebab keluar air mani. Jadi mesti mandi wajib. Okey, ketika mandi wajib dia nak niat lagu mana? Dia niat sahaja aku mengharuskan solat, sahaja aku mengharuskan tawaf, sahaja aku mengharuskan pegang Quran, sahaja aku mengharuskan masuk masjid. Dia niat lagu tu. Boleh. Dia tidak boleh niat sahaja aku mengangkat hadas. Sebab hadas pada badan dia tidak akan terangkat. Sebab hadas tu sentiasa berlaku. Sebagaimana kita sedang kencing, kita pun berwuduk, niat sahaja aku mengangkat hadas. Terangkat dah hadas tu? Tidak. Sebab apa? Sedang berlakunya hadas, kencing. Kita pegang bini kita berwuduk. Serentak. Tengah-tengah pegang bini berwuduk. Sahaja aku mengangkat hadas. Tak terangkat hadas sebab hadas sedang berlaku tu. Begitu juga kat sini, hadas sentiasa sedang berlaku. Jadi tak boleh niat sahaja aku mengangkat hadas, niat lagu mana? Sahaja aku mengharuskan salat. Dengan makna tadi syarak tak bagi aku salat. Bila aku mandi ni syarak bagi pula aku salat. Jadi benda yang haram jadi halal, jadi harus. Tak ada syarak tak bagi aku masuk masjid. Bila aku mandi syarak bagi aku masuk masjid. Begitulah seterusnya. Okey, yang kedua, rukun yang kedua, fardu yang kedua bagi mandi, sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat, ialah kita ratakan badan kita dengan air. Itu. Apa badan? Badan pada sudut bahasa bermakna seluruh tubuh selain daripada kepala. Ni badan ni. Ni. Yang ni kepala kita panggil. Cuma masuk kat sini bukan meratakan badan sahaja, kepala tak payah. Masuk kat sini badan dalam mata maksud dia semua sekali, badan bawah ni dan juga kepala-kepala sekali. Jadi kena ratakan air pada badan dengan kena ratakan air pada badan. Sama ada kulit kita, bawah kuku, kuku itu sendiri, bulu-buluan sama ada tebal ataupun nipis, mesti air sampai pada zahir dan batin. Batin maknanya batin maksudnya mesti sampai ke akar akar bulu-buluan ni. Tapi jangan nak sampai was-was. Kita sekadar ghalabatul dhann lah, kita basuh gonyong sikit tu, kata ni okeylah. Bukan mesti kena 100% yakin sampai air. Air sekali was-was. Kalau lah kita sebut kena yakin 100% pun, kalau lah. Kalau menyebabkan was-was, itu rasa syarak tidak tuntut lah. Tapi memang dalam bab ni ghalabatul dhann, kita basuh ketika berwuduk mandi wajib, secara dhann beratnya dah sampai, dah memadai dah. Begitu juga kalau hidung kita terpotong, yang terzahir disebabkan hidung terpotong, wajib juga kita basuh. Okay. Maknanya bahagian yang kena pisau tu lah. Ni potong bahagian ni, yang bahagian ni jatuh. Jadi bahagian yang ada tu yang nampak asalnya duduk dalam batin dah, akhir sekali nampak tu, ketika itu kalau dah kering molek wajib basuh juga.
Begitu juga kita punya rambut wajib basuh. Okey. Tempat tumbuh rambut kalau kita cabut. Tak. Jadi rambut ni kita cabut. Akar dia tu wajib juga kita basuh. Okey, lubang-lubang yang ada pada diri kita. Biasanya lubang tu lah, yang bahagian tumit tu. Ada lubang-lubang wajib basuh sampai ke dalam juga. Kecuali lah kalau lubang tu masuk ke dalam betul, sampai ke daging. Ketika tu tak payahlah sembuh air sampai ke daging tu. Busuk daging tu rosak kaki. Tapi biasanya tak sampai ke daging. Jadi bahagian tumit tu kita tekan-tekan sikit air supaya masuk ke tempat-tempat yang dah pecah tu, yang dah retak tu. Tu banyak kerja lah tu. Mak ayah kita tak. Kita sekali lah insya-Allah. Wa ma tahta qulfatil aqlah. Begitu juga wajib kita basuh apa-apa. Wajib juga kita basuh bahagian yang berada di bawah kulub. Kulub ni ialah kulit yang menutup kepala zakar lelaki. Kalau dia tak sunat lagi, berlaku hadas besar ke atas dia, dia wajib tarik kulub tu basuh kepada zakar tu. Sebab itu dianggap sebagai anggota zahir kepada zakar tu. Dan dia juga memang dituntut untuk bersunat lah, untuk potong kepada zakar. Jangan potong apa, kepotong Allahumma salli ala Muhammad, kulub tu tu. Begitu juga wajib sampaikan air ke faraj perempuan. Itu wajib sampaikan air ke faraj perempuan. Perempuan ada dua. Pertama, perempuan yang bikir, yang dara. Yang dara wajib sampaikan air kepada zahir kemaluannya. Kalau yang dah janda, yang pernah bersama dengan suami ataupun dengan berzina dan sebagainya, dipanggil sebagai janda. Ketika itu dia kena sampaikan air ke tempat yang terzahir ketika mana dia duduk bercangkung. Kalau orang perempuan dia tahulah, kalau yang dah kahwin terbuka luas sikit sebab pernah bersama dengan suami. Kalau perempuan yang belum berkahwin, dia tertutup lah. Jadi kalau yang dah berkahwin, dia mencangkung yang terzahir daripada depan tu, itu wajib juga sampaikan air. Batin faraj tak payahlah, dia ambil paip tu sembuh sampai ke dalam. Tu berdosa tu, memudaratkan diri. Tak perlu. Begitu juga tak perlu sampaikan air ke dalam hidung, tak wajib. Tapi depan ni wajib ni. Ni merah bibir ni wajib. Dalam mulut tak wajib, merah bibir ni wajib. Ni wajib. Tapi dalam telinga betul tu tak wajib. Tapi yang ada lekuk-lekuk tu wajib. Tu. Kalau sanggul, sanggul tengok keadaan. Kalau kita boleh sampaikan air ke dalam ke rambut-rambut yang disanggul itu, ketika itu tak wajib kita buka sanggul. Kalau air tak sampai kecuali dengan buka sanggul, maka wajib buka sanggul. Selesai kat situ lah. Itu dua rukun mandi wajib. Okey, baca sikit kat sini. Dimakruhkan bagi orang berjunub tidur. Ni. Seseorang tu berjunub, dia bersama dengan isteri dia. Jadi berjunub. Suami isteri berjunub. Bila berjunub, makruh baginya tidur. Jima' kali kedua. Makan, minum sebelum basuh kemaluan dan sebelum berwuduk. Tu makruh. Mana lepas bersetubuh nak minum, berwuduk dulu. Lepas bersetubuh nak jima' kali kedua, berwuduk dulu. Sebab apa? Habis jima' pertama nak jima' kali kedua, contoh tak? Berwuduk dulu supaya makin segar lah. Itu hikmah dia. Nak makan, tak nak tidur, kita paling tidak pun basuh kemaluan dululah. Itu paling kurang. Kalau boleh berwuduk sekali. Okey, begitu juga orang yang habis haid, dah terputus haid, terputus nifas, nak minum, nak makan, tak. Tu. Nak tidur, makruh kecuali selepas berwuduk. Kalau mandi wajib tu memang itu yang matlub, dituntut. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak nak mandi lagi, berwuduk dulu ataupun basuh kemaluan dulu. Jadi haid, nifas pun sama. Kecuali lah pada bab jima'. Jima' orang yang putus haid, putus nifas tak boleh jima'. Haram jima'. Kalau orang yang berjunub sebab jima', dia berjunub ni sebab jima' lah. Dia nak jima' kali kedua, tak ada masalah. Walaupun tidak mandi lagi, teruskan, tak ada masalah. Tapi kalau dia tu habis haid, habis nifas, nak bersama dengan suami, mesti apa? Mesti mandi dulu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik kalau tak silap, Allahu a'lam. Ingat tak ingat lah, mazhab Maliki, dia kata memadai basuh kemaluan. Perempuan ada habis haid, habis nifas, tak,
ambil air basuh kemaluan terus boleh bersama suami walaupun belum mandi. Mana kalau darurat gunalah. Dapat ni tak? Tu. Ada orang cetong lah. Boleh lah. Tapi selagi mana boleh gunalah mazhab kita, iaitu mazhab Al-Imam Al-A'zam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi fid daraini amin. Okey, disebut juga haram bersetubuh bila mana kemaluan lelaki itu bernajis. Maknanya contoh dia letak tahi kat kemaluan dia, lepas tu dia pergi setubuh dengan bini dia, haram. Haram. Bukan haram jimat dengan bini dia, tu bini dia. Tapi perbuatan dia letak najis dekat kemaluan tu, satu dah tadammuh bin najasah, haram. Lepas tu dia menajiskan kemaluan isteri dia pula, tu haramkan dia kedua lah. Bersetubuh sendiri, nafsul jimat tu halal lah sebab isteri dia. Dia haram tu min al-kharij, min al-arid, perkara yang baru datang lah. Kecuali kalau dia tu salis. Tadilah yang sentiasa keluar air kencing contohnya. Itu memang sentiasa keluar air kencing. Jadi dia bersetubuh keadaan keluar sikit-sikit air kencing dekat kemaluan isteri dia, nak buat lagu mana, memang penyakit dia lagu tu. Ataupun orang tu kalau kena air, kalau contoh kemaluan dia bernajis, lepas tu pergi basuh, tak. Jadi kemaluan tu jadi kendur. Jadi tak segar. Tak. Ketika itu boleh diteruskan walaupun bernajis. Ini masalah rumit juga ni sebenarnya tak. Sebab kebiasaannya bila nak bersama dengan isteri ni, ketika mukadimah jimat tu mesti keluar air madhi. Air madhi tu najis. Bila air madhi najis, menajiskan zakar. Bila menajiskan zakar bersetubuh, maknanya suami telah bersetubuh dalam keadaan kemaluan dia bernajis, akan menajiskan kemaluan isteri. Tapi keluar air madhi tu sentiasa berlaku. Takkanlah keluar air madhi nak pergi basuh, lepas tu mukadimah balik, keluar air madhi basuh pula. Wah lah lagu tu. Sebab air madhi memang keluar ketika naik syahwat. Jadi saya pernah tanya dengan guru saya, Syekh Mustafa, dia kata, ya Allah. Dia kata apa? Tak tanyalah soalan lagu tu. Kita tanya sebab apa? Sebab orang pun kadang tanya masalah ni. Dia tanya, dia kata tak tanyalah, alhamdulillah lagu tu. Jalan sahaja, jalan. Halal. Sebab kalau ikut yang ni puas. Tak? Tak jadi. Sangkut semua. Selesai kat situlah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.